Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Malaysia Singapura setuju cari penyelesaian terbaik tangani perjanjian air 1962. Juga kerajaan sedia timbang cadangan pelepasan cukai kepada pasangan jalani in vitro IVF. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis telah menahan seorang lelaki 48 tahun berhubung penemuan mayat lelaki di Kampung Kedondong, Kadok, Kota Baru semalam. Suspek 48 tahun itu ditahan kira-kira jam 3 pagi tadi di kampung sama. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan, polis masih mengesan beberapa orang lagi individu yang dipercayai berada di tempat kejadian bunuh itu. Tambah Datuk Hasanuddin mangsa dikenali sebagai Mat Daud Isa, 31 tahun, beralamat di Kampung Biah, Kadok. Mangsa dipercayai maut ditetak dan menerusi hasil bedah siasat mendapati ada kesaluka besar di bahagian belakang kepala. Katanya berdasarkan maklumat yang diperolehi mangsa dan kumpulan penyerangnya saling mengenali. Difahamkan sebelum kejadian ada penduduk mendakwa terdengar bunyi bising seperti orang bertengkar sebelum kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Malaysia dan Singapura hari ini bersetuju untuk mencari penyelesaian terbaik mengenai perjanjian air termasuk kemungkinan menyelesaikan pertikaian melalui timbang tara. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sidang media bersama dengan rakan sejawatnya dari Republik itu, Lee Hsien Loong, sebentar tadi. Keputusan itu dicapai menerusi perbincangan permukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-9 di Putrajaya pagi tadi. Malaysia and Singapore had obligations under the 1962 Johor River Water Agreement. For Malaysia, resolving the long-standing issues of water price review is a priority. We are engaged in active negotiations on the review in the late 90s and early 2000s. Prime Minister Lee and I have agreed to find amicable solutions on this issue, including the possibility of dispute resolution through arbitration on a mutually agreed. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju sebuah jawatan kuasa baru ditubuhkan untuk mengkaji isu persempadanan sempadan maritim yang akan dimulakan bulan depan. Malaysia juga akan memberi keutamaan untuk mengatasi kesesakan di Tambak Johor dan link kedua. Terdahulu, Lee tiba di Perdana Putra jam 10 pagi dan disambut oleh Tun Dr. Mahathir dan Menteri Berluar Datuk Saifuddin Abdullah. Kedua-dua pemimpin itu kemudian mengadakan pertemuan empat mata diikuti mesyuarat delegasi. Malaysia dan Singapura adalah rakan perdagangan kedua terbesar antara satu sama lain dengan jumlah dagangan bernilai 59.92 bilion dolar Amerika pada tahun lepas. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Dua pusat pengundian awal bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN ditutup tepat jam 12 hari tadi. Daripada 110 pengundi awal daripada kalangan anggota tentera dan pasangan serta anggota polis, sebanyak 96% menunaikan tanggungjawab mereka. Proses pengundian awal dilakukan di Pangkalan Udara PU Sendayan dan Balai Polis Rantau. Pengundian awal bermula jam 8 pagi dengan disaksikan oleh ejen-ejen calon yang bertanding pada PRK berkenaan.
Selain pemerhati pilihan raya terdiri daripada wakil organisasi serta pertubuhan bukan kerajaan yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Turut meninjau perjalanan proses pengundian awal, calon Pakatan Harapan Dr. Astri Ram, calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan dan calon bebas Rumah R. Malarviski. Don Rantau memiliki seramai 118 pengundi awal dengan 8 daripadanya mengundi secara pos. Don berkenaan mempunyai seramai 20,926 orang pemilih berdaftar terdiri daripada 20,804 pengundi biasa, 4 orang pengundi tidak hadir luar negara dan selebihnya pengundi awal. Baik, polis mengesahkan tiada sebarang tangkapan dibuat setakat ini berkaitan isu pemasangan gegantung provokasi berbau perkauman semasa kempen PRK Don Rantau. Pegawai Perhubungan Media PDRM bagi PRK Don berkenaan, DSP Ahmad Jamaluddin berkata pihaknya hanya mengambil keterangan daripada saksi-saksi terbabit. Memang kita ada terima laporan polis tersebut dan kertas siasatan juga dibuka di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya. Dan seperti mana yang diwar-warkan, tiada tangkapan di dalam kes tersebut. Tiada tangkapan. Kita hanya mengambil keterangan daripada saksi-saksi dan kita hanya menerima satu laporan polis. Ada lebih kurang 3 laporan polis yang dibuat untuk menafikan penglibatan pihak lain dalam isu tersebut. Beliau ditemui selepas meninjau proses pengundian awal di Balai Polis Rantau pagi tadi. Kempen PRK Don Rantau sebelum ini dicemari dengan tindakan pihak tidak bertanggungjawab memasang gegantung yang mengandungi ayat berbentuk provokasi terhadap calon Pakatan Harapan Dr. Astri Ram. Setakat semalam, 73 laporan diterima. 15 kertas siasatan dibuka di bawah Akta Pilihan Raya 1954 dan Kanun Kesesaan sepanjang kempen PRK berlangsung. Pada hari pengundian Sabtu ini, sebanyak 1,100 pegawai dan anggota dari seluruh negeri akan ditugaskan di kesemua pusat mengundi dan penjumlahan undi. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, antara perkara yang dibangkitkan, pertimbangan kerajaan memberi pelepasan cukai bagi pasangan yang mendapatkan rawatan persenyawaan luar rahim IVF serta langkah kerajaan menyediakan peluang pekerjaan terhadap graduan. Butirannya terus bersama Azrina Amir Hamzah di Parlimen. Silakan Azrina. Terima kasih Syahira Izzati langsung di Sri Pentas. Baiklah, untuk perkembangan di Parlimen, kerajaan sedia mempertimbangkan cadangan memberi pelepasan cukai kepada pasangan suami isteri yang mendapatkan perkhidmatan rawatan persenyawaan luar rahim atau in vitro IVF. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerajaan memahami usaha pasangan suami isteri termasuk membelanjakan wang yang banyak bagi rawatan untuk mendapatkan zuriat. Datuk Seri Zulkifli berkata kadar kehamilan menerusi IVF direkodkan pada 19 hingga 28% secara purata. Kejayaan itu berdasarkan rekod diperolehi di 4 hospital kerajaan di Malaysia. Kadar kejayaan ini bergantung kepada beberapa faktor seperti umur wanita tersebut, jangka masa ketidaksuburan wanita, masalah kesihatan yang sedia ada pada ketika itu, dan juga termasuk kualiti sperma pasangan dan termasuklah juga berat badan ibu. Andainya kalau obes dan Hospital kerajaan yang memiliki fasiliti IVF ialah Hospital Sultanah Bahiyah di Kedah, Hospital Besar Kuala Lumpur, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Lika Sabah dan Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu. Untuk rekod, jumlah keseluruhan pesakit yang mendapatkan rawatan IVF di kesemua hospital berkenaan adalah 685 kes bagi tahun 2016, 1039 kes pada 2017 dan 976 kes pada 2018. Daripada jumlah itu, wanita yang berjaya hamil pada 2016 ialah 197 orang, tahun 2017 207 orang dan tahun 2018 189 orang. Menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Timur, Wong Kah Woh, Datuk Seri Zulkifli berkata, caj yang dikenakan untuk satu kitar IVF adalah sekitar RM4,500 hingga RM5,000. Pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan bagi menyediakan peluang pekerjaan yang setimpal dengan tahap pendidikan graduan universiti. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata dalam tempoh 8 bulan, sebanyak 130,000 peluang pekerjaan telah diwujudkan.
Terdahulu, Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim mengemukakan pertanyaan mengenai tindakan yang telah dibuat kementerian untuk menurunkan kadar pengangguran dan kebergantungan terhadap pekerja asing. Yang berhormat, nombor satu, usaha sedang dibuat secara skilling dan upskilling yang dibuat oleh TVET dan macam-macam institusi supaya anak kita dapat mendapat pekerjaan yang baik dan pada masa itu juga mendapat pendapatan yang itu nombor satu. Janji yang dibuat iaitu sasaran sebanyak 1 juta itu tidak menjadi masalah. Saya nak bagi angka yang terkini yang menunjukkan bahawa dalam tempoh lebih kurang 8 bulan kita telah pun mencapai peluang pekerjaan sebanyak 130,000 orang. Itu pada Jun 2018 kita ada angka bilangan pekerja di negara ini 14,806 orang yang bekerja. Sekarang pada bulan Disember sudah meningkat kepada 14,93 juta, menunjukkan peningkatan 130,000 orang. Berdasarkan laporan penyiasatan tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran pada suku keempat 2018 berada pada kadar 3.3%. Antara usaha dilakukan untuk menurunkan kadar itu adalah menyediakan perkhidmatan pekerjaan JOBS Malaysia, mengajukan program penempatan pekerjaan dan memperluaskan program perantisan dan latihan industri seperti skim Portage. Dewan Rakyat telah dimaklumkan bahawa Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka membentangkan bacaan kedua Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 jam 2.30 petang ini bagi perkara 1, Klausul 2 untuk mengembalikan kedudukan Sabah dan Sarawak sama rata dengan Semenanjung. Pindaan itu merupakan aspek menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dengan Semenanjung seperti kedudukan sebelum pindaan pada tahun 1976. Saya kira itu sahaja dari Parlimen. Kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Azrina dengan perkembangan sidang Dewan Rakyat. Kita ke laporan seterusnya. Polis percaya kira-kira 200 lagi pendatang asing tanpa izin parti etnik Rohingya berada di perairan Thailand menunggu peluang untuk masuk ke perairan Perlis menggunakan bot pancung. Ketua Polis Negeri Datuk Nur Musha Muhammad berkata, maklumat itu diperoleh dari parti yang ditahan pagi semalam. Ujarnya, bagi mengelak pencerobohan berlaku, polis memperketatkan kawalan di laut dengan pemantauan pasukan polis marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Seramai 47 pelarian etnik itu masuk ke perairan negara dengan menaiki bot yang dipandu seorang tekong warga Thailand sebelum dihantar ke pesisir pantai di Kampung Sungai Belati, Sungai Baru pada kira-kira jam 5.30 pagi semalam. Sebaik turun dari bot berkenaan, pelarian berkenaan berpecah dan bergerak dalam kuantiti kecil yang mengambil masa hampir 1 jam sebelum tiba di daratan. Kesemua etnik itu dipercayai membayar RM4,000 setiap seorang. Menurut Datuk Nur Musyar, 6 orang lagi berjaya melarikan diri dan usaha mengesan mereka giat dijalankan polis. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 22 atau 26 April ini untuk mendengar permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung notis usul bagi mengisytiharkan 7 pertuduhan terhadapnya sebagai catat dalam kes SRC International Sdn Bhd. Perkara itu diputuskan Timbalan Pendaftar Mahyudin Muhammad Som dalam kamarnya ketika pengurusan kes berkenaan pagi tadi. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Budiman Lutfi Mohamed berkata pihaknya telah menerima salinan notis usul dan afidavit sokongan berkenaan permohonan itu hari ini dan perlu memfailkan jawapan pada 15 April ini kepada mahkamah. Manakala pihak pembelaan pula diberikan masa sehingga 19 April untuk membalas afidavit itu. Kes kemudian akan didengar di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Tarikh berkenaan difahamkan tidak akan mengganggu perbicaraan kes yang sama yang telah ditetapkan pada 15 April hingga 10 Mei depan. Datuk Seri Najib menghadapi 3 pertuduhan pecah amanah jenayah, 1 tuduhan menyalahgunakan kedudukannya dan 3 pertuduhan pengubahan wang haram berhubung dana SRC International berjumlah RM42 juta.
FGV Holdings Berhad mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan pengeluaran hasil ladang bagi suku pertama 2019 berikutan beberapa perubahan dan penambahbaikan prestasi operasi. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Haris Fazil Hassan berkata, prestasi positif itu membolehkan sektor perladangan FGV melepasi sasaran dalaman dan berada dalam kedudukan terbaik untuk mencapai indeks prestasi utama bagi tahun ini. FGV mencatatkan peningkatan pengeluaran buah tandan segar BTS sebanyak 6.6% kepada 1.06 juta tan metrik daripada 23 wilayah. Sebanyak 3.67 juta tan metrik buah tandan segar diproses melalui 68 kilangnya meningkat 8.3% berbanding 3.39 juta tan metrik pada 2018. FGV turut menghasilkan sejumlah 761,832 tan metrik minyak sawit mentah pada suku pertama 2019 berbanding 669,534 tan metrik untuk tempoh sama pada tahun lalu. M-Bank Berhad mensasarkan agihan pinjaman sejumlah 20 bilion ringgit dalam tempoh 3 tahun untuk memacu pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata, sasaran itu selari dengan 4 strategi utama M-Bank yang melaksanakan beberapa inisiatif bertujuan merangsang pembangunan PKS. M-Bank, we want to create a holistic relationship with our SME clients that go beyond financing. We want to provide SMEs with solutions and support to cater to their different business model in the different stages. Pada 2018, kumpulan itu telah mengeluarkan pinjaman berjumlah 6.14 bilion ringgit bagi PKS iaitu peningkatan 30.6% berbanding 4.7 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Terdahulu berlangsung M-Bank Biz Race musim kedua dan ia merupakan platform PKS menambah pengetahuan dan mengembangkan perniagaan. Penganjuran kali ini menawarkan pelbagai ganjaran bernilai 2 juta ringgit dan ia terbuka kepada PKS yang mempunyai perniagaan lebih setahun dan pendapatan tahunan kurang 100 juta ringgit. Pada musim ini, M-Bank Biz Race menerima hampir 2,000 penyertaan. Haiwan berkeliaran undang bahaya. Malah boleh mengancam nyawa. Mesti bela punya orang mesti mau jaga. Kalau tak jaga mesti aksiden juga. Anjing ni dia daripada arah sana, lepas tu dia naik atas ni, lepas tu dia main-main kat sini. Aduan rakyat Selasa dan Rabu ini, Buletin Utama TV3. Ada yang dihalau. Au, au. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Bertemu kembali. Laporan antarabangsa dimulakan dengan perkembangan pertempuran di Libya. Satu-satunya lapangan terbang yang masih berfungsi di Tripoli, Libya terpaksa ditutup selepas dibedil serangan udara oleh pasukan pemberontak. Pertempuran antara pemberontak dengan pasukan pro-kerajaan tercetus sejak minggu lalu. Tentera Kebangsaan Libya LNA yang dipimpin oleh Jeneral Khalifa Haftar melancarkan operasi pada Khamis untuk mengambil alih tampuk pimpinan di Tripoli. Pasukan yang dipimpin oleh Haftar dilaporkan membedil lapangan terbang Mi-3 di pinggir ibu kota. Pihak berkuasa Libya mengesahkan bangunan itu ditutup sepenuhnya namun tiada maklumat berhubung kerosakan atau kecederaan. Setakat ini dianggarkan 32 mangsa terkorban sepanjang pertempuran terbabit.
Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan kebimbangan mengenai ketegangan yang semakin meningkat di Tripoli, Libya berikutan serangan oleh pasukan tentera kebangsaan Libya LNA yang dipimpin Jeneral Khalifa Haftar. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi jaminan misi bantuan PBB di Libya akan terus beroperasi dari ibu pejabatnya di Tripoli. Our humanitarian colleagues on the ground report that the escalation of violence in and around Tripoli has caused the displacement of some 3,400 people fleeing from fighting and has blocked emergency services from reaching casualties and civilians. Fighting has also damaged electricity lines. Clashes with heavy weapons are affecting residential areas, and an unknown number of civilians are unable to flee these locations. PBB juga menyeru gencatan senjata kemanusiaan sementara diadakan untuk memastikan perkhidmatan kecemasan dapat disalurkan selain menyediakan laluan bagi orang awam termasuk mereka yang cedera untuk meninggalkan kawasan konflik. Dan bagi mengetahui perinciannya, kita bersama wartawan dari Meja Antarabangsa, Azlianti Ibrahim yang memantau perkembangan ini. Baik Yanti, boleh anda jelaskan apakah motif Jeneral Khalifa Haftar melancarkan operasi untuk mengambil alih Tripoli? Baik, terima kasih rakan tugas Syahira. Baik, seperti mana yang kita semua sudah maklum, di bahagian timur Libya dikuasai oleh pasukan pro kerajaan iaitu Pakatan Kerajaan Kebangsaan JNA yang berpusat di Tripoli, manakala di bahagian baratnya pula dikuasai oleh pasukan anti kerajaan iaitu diketuai oleh Jeneral Khalifa Haftar yang mempunyai tentera kebangsaan Libya LNA. Haftar melalui tentera kebangsaan Libya LNA menguasai Benghazi sejak 2017 dan sejak 2017 itu sehingga kini meneruskan operasi untuk memperluaskan wilayahnya, dan kemarahan tentera LNA menghala ke Tripoli sejak Khamis lalu mengejutkan sebenarnya Pakatan Kerajaan Kebangsaan JNA yang kemudiannya mengerahkan pasukan tentera bagi menangani ancaman dari LNA. Dan Haftar juga dikatakan mengambil kesempatan ke atas rasa tidak puas hati yang semakin kemuncak ataupun memuncak dalam kalangan penduduk di negara itu, dan ketidakpuasan hati rakyat dengan kemerosotan ekonomi, rasuah yang berleluasa dan kadar jenayah yang tinggi, dan kesemuanya itu menyumbang kepada krisis ini. Syahira. Ya, Yanci, jika perkara ini berterusan, adakah Libya diambang perang saudara? Betul, tepat sekali Syahira. Itu sebenarnya kebimbangan yang sedang berlaku kini ya. Dan konflik ini jika berterusan akan membimbangkan dan akan mengakibatkan gangguan bekalan minyak dan juga gas. Dan lebih penting lagi ya Syira, ia dijangka mengakibatkan lebih ramai penduduk menyeberangi laut Mediterranean untuk ke Eropah. Dan ini sebenarnya meruncingkan lagi gelombang pelarian. Dan perkara itu sebenarnya amat merisaukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Dan setakat ini usaha berterusan PBB untuk mendamaikan puak bertelagah menemui jalan buntu, dan sebagai besarnya disebabkan oleh isu pembahagian kuasa dan puak pemberontak yang bebas sebenarnya bertindak tanpa kawalan. Dan saya kira itu saja perkembangan dari Meja Antarabangsa. Syira, kembali bersama anda. Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menemukan Chelsea dan West Ham United di Stamford Bridge menyaksikan The Blues berjaya meraih 3 mata penuh. Berlangsung di tempat sendiri, ayam tambatan The Blues Eden Hazard sekali lagi menjadi nadi penting pasukan apabila meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-24. Kabar angin perpindahan Hazard ke Real Madrid nyata tidak menggugat prestasi semasa pemain itu yang membuat larian solo menggelicik 5 pemain lawan sebelum merembat masuk gol pertama. Dan Hazard memastikan 3 mata buat Chelsea apabila melanggar jaringan kedua di penghujung saingan untuk kedudukan 2-0 sehingga whistle penamat. Kemenangan membolehkan Chelsea naik ke tangga ketiga Liga dengan 66 mata, memintas Tottenham dengan kelebihan 2 mata.
melompat setinggi-tingginya tanpa peduli rasa gayat ketika berada di awang-awangan untuk beberapa saat. Itu kepuasan hanya empunya diri dapat mentafsirkannya. Sekumpulan remaja dari Rusia melakukan aktiviti trampolin di sebuah gunung bersalji di Anchorage, Alaska mengakhiri Buletin 1.30. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.